Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat lagi duduk dalam majlis ilmu yang semua kita sudah tahu kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu ialah yang kita sama-sama sedang belajar dalam surah Yasin, di mana Allah Ta'ala minta Nabi supaya beritahu pada orang-orang fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Beritahu pada mereka berita gembira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang mulia. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita sambunglah insya-Allah. Cuma ana nak tanya dia, sebab ana punya rekod telefon rosak nombor ayat terakhir. Kau kena cari dulu. Sementara jumpa tu, mari kita selesai satu soalan lah dulu. Jemaah kita tanya. Jadi ada yang tanya melalui telefon, WhatsApp lah. Saya ada kelemahan menulis, takut jadi pahal lain, kan? Jawab panjang susah juga dalam WhatsApp ni. Kan? Jadi kita jawablah, iaitu soalan berkenaan dengan zikir ni, hak mana hak paling baik
menepati Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kuat dengan kohor. Kuat bil jahri, kohor sir atau perlahan, kan, perlahan. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa dah. Memang tahun lepas pun. Ayat 49 baru. Okey. Pagi kita tengok. Untuk faham masalah zikir ni, sebenarnya ada dalam Quran. Tuan-tuan buka ada Quran Android itu, buka surah Al-A'raf. Cuba buka sekejap. Surah Al-A'raf ni kita sempat tazkirah Ramadan. Itu sebab Tok Imam baca kan. Kebetulan malam hari tu Tok Imam baca penutup surah Al-A'raf. Jumpa surah Al-A'raf yang pegang Quran, yang tak pegang beri perhatian supaya kita tahu dan kita ingat semua bahawa Quran ini mesti kita baca untuk kita dapat tahu. Baca untuk kita dapat tahu. Bukan hanya baca untuk mendapat pahala. Jumpa dah ayat 205 hujung. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Kalau tengok terjemahan ayat tu boleh faham secara maknanya tak perlu pada penjelasan yang panjang. Betul kan? Jumpa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata dunal jahri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebutlah zikir ni maknanya sebut tujuan nak ingat. Gitu. Jadi sebab tu dalam bahasa Quran tu Allah sebut wazkur rabbaka, terjemahan dia sebut dan ingat. Jadi dua perkataan. Kan? Kita sebut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kat mana? Fi nafsika. Kalau Quran hak terjemah Melayu kita, dia terus sebut dalam hati. Kan? Boleh sebut atas lidah. Kan? Tadarruan, dalam keadaan. Allah ajar sendiri tu, Allah saja. Kalau nak berzikir, kata Allah, dalam keadaan tadarruan, dengan rendah diri. Wa khifatan, dan dalam keadaan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dunal jahri minal qawli, serta tidak pula menyaringkan suara. Itu hak terjemahan dalam Quran kita ada. Jadi kalau kita faham statement ni, hak mana aula? Tuan-tuan jangan rasa
mengubah adat, tetapi kita kena faham Allah menegur. Boleh faham? Sebab Allah yang sebut wazkur, itu adalah merupakan perintah. Sebutlah nama Tuhanmu untuk mengingatinya di dalam hatimu dan jangan meninggikan suara. Dan zikir itu hendaklah dalam keadaan rendah hati dan juga takut. Yakni takut melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Khifah itu ialah takut langgar perintah. Jadi perintah sini dah ada satu, apa dia? Perlahan. Boleh faham? Jadi Allah suruh begitu. Kan? Ada jawapan orang kata untuk ajar masyarakat masalah jemaah sama je. Kan? Dah ingat belaka betul tak? Dah tahu protokol. Betul kan? Rehearsal sekali je, betul kan? Ke siapa rehearsal tu mungkin sehari tu 2 hari untuk ni. Kan? Contohnya kecil hati dalam bab ni. Sebab kebetulan orang tanya. Kan? Dia tak ada isu Wahabi tak Wahabi. Jauhkan diri kita daripada perbincangan picisan seperti itu. Wahabi lah apa, tak ada. Ni ayat Quran ni mutawatir, tak ada kena-mengena dengan Muhammad Ibnu Al-Wahhab itu. Boleh faham? Tak ada kena-mengena. Dan perbincangan ulama pula lebih awal lagi. Di kalangan sahabat lagi telah mereka belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dulu pernah satu kuliah kita bincang apa makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ni tak dinamakan Ahlul Quran was Sunnah. Betul tak? Kita ni adalah Ahlul Sunnah. Kau pernah dengar kata Ahlul Quran? Kalau sebut Ahlul Quran tu geng apa Quran? Kalau kata mereka tu Ahlul Quran, maknanya golongan yang menghafaz Al-Quran. Tapi bila sebut tentang orang Islam, orang akan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa gitu ya? Kata ulama, sebab Quran tak ada orang petikai. Salah satu hikmah dia, Quran kan ada orang petikai Quran. Tak ada. Sebab tu mudah ya Quran ni. Kalau ada orang mari sebut, dia baca pelik sikit dia sebut, hak ni riwayat ni ramai orang tak tahu. Dia hak sesat. Sebab Quran tu mutawatir. Daripada dulu lagi orang tahu semua lagu tu. Tak ada satu tersembunyi. Tiba-tiba dia duduk Malaysia, dia kata hak ni rahsia. Pelik kan? Itu pelik. Itu sangat pelik. Jadi mudah kata ulama. Kalau Quran ni simple saja. Silap sikit, lah budak kecil pun boleh betul tu imam. Betul tak betul? Budak kecil. Budak sekolah rendah, dia belajar Quran, balik rumah lepas mayan isyak, tanya ayah dia, rasa salah imam baca tadi. Boleh dia. Mukjizat Al-Quranul Karim. Allah janji Allah akan pelihara. Kan? Tiba-tiba ada mari dakwa pelik-pelik. Hak tu sah dia sesat. Dia hak ngarut, bukan orang lain tak tahu. Boleh Buatkan sikit tak dengan ayat surah yang sama, dengan ayat 25. Ayat 5. Tak apa. Nak hot tu dulu. Kan? Ini ayat 55 bab doa. Ini bab zikir. Ya. Hak bab doa ni kita dah bincang dulu. Syarat-syarat berdoa yang Allah Taala ajar kepada kita, dan doa juga dituntut supaya kita berdoa dengan suara yang rendah. Pernah satu ketika perang Khaybar, di satu tempat sahabat menyebut dengan lantang, Ya Allah, Ya Allah. Nabi pergi tegur. Allah tu tak bisu, kata Allah. Allah tu tak tuli. Kan? Nabi pergi tegur sahabat.
Allah yang kita panggil ni bukan jenisnya tuli, bukan jenisnya bisu. Tu bab panggil Tuhan. Dan dalam suratul Baqarah pun ada. Allah Ta'ala mengajar orang beriman. Lagu mana jauh dan dekatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita. Sahabat kita tanya Nabi, Allah ni lagu mana ya Rasulullah? Al-Qaribun, kan? Adakah Allah tu dekat? Jadi kalau dekat nak kecek lagu mana? Fanunaji, kita hanya berbisik-bisik. Amba'id, ke Allah tu jauh. Fanunadi, siapa kita kena panggil kuat-kuat, kan? Habis tu iman kuat ketika baca kunut ke apa, tu cerita lain. Sebab makmum jauh belakang tu, boleh faham ya? Tu bab lain, bab doa, kan? Kita duduk seorang-seorang. Nanti kan ada hikmah lain benar, bocor rahsia. Rupanya balas dengan bini. Sebab doa kuat. Boleh faham ya? Hidup mengadu ke Tuhan, boleh faham, rupanya kalah ke bini. Kan? Jangan baca kuat-kuat, kan? Doa. Nanti tak boleh jadi AJK, orang tahu. Contoh. Ingat ke mentang-mentang di AJK, kerek mari masjid malam-malam iktikaf. Bukan mari iktikaf kena ambil bini. Adakah kes tu? Ada. Teradaptasi kisah benar. Kan, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Baik. Maka tak kala sahabat tanya tu, Allah jawab. Idza sa'alaka ibadi anni. Kalaulah orang ditanya Muhammad tentang aku, jawablah pada mereka. Jawab apa? Anni qarib. Aku dekat je. Lagu mana dekat tu? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi kalau nak berdoa perlu suara kuat ke perlahan? Perlahan saja. Boleh faham ya? Kan sahabat tanya, jauh ke dekat? Allah kata dekat. Jadi kalau dekat, dengan munajat cukup dah, cakap perlahan. Adapun ketika imam doa baca kunut ke apa tu, tu bab lain. Kan? Kalau lepas mayang bab lain pula. Kan? Lepas mayang. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi ayat 205 ni telah memberi satu jawapan kepada kita bahawa Allah sendiri suruh kita kalau nak berzikir perlahan. Kan? Dan hati mesti tunduk, rendah dan dalam keadaan takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah zikir yang terbaik. Nombor 2, timbul isu. Lagu mana orang masbuk? Ketika kita menyebut nama-nama Allah dengan kuat yang bukan semayang. Semayang bab lain. Hak dalam semayang tu cerita lain. Ketika majlis ilmu pun cerita lain. Boleh faham? Ni kita semayang, tiba-tiba kita habis dan ada makmum masih masbuk. Atau ada orang bangun semayang sunat. Kan Nabi kan, itu pun kita dah belajar. Nabi tangguh tak semayang ba'diyah? Nabi tangguh tak? Kita dah belajar itu. Ketika kita menyebut solat sunat rawatib. Ingat lagi. 12 semayang, Nabi kata siapa pera semayang ni, Allah akan buat rumah ke dia dalam syurga. Iaitu solat ba'diyah dan qabliyah. Jadi kalau ikut sunnah, Nabi tangguh tak semayang tu? Sunnah. Bukan Wahabi. Ada pening. Takut tidak. Tak ada kena mengena dengan Wahabi ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi tak tangguh. Habis Nabi istighfar, Allahumma antas salam, siapa hak kita dah sebut bulan itu, Nabi akan patah balik ke rumah dia. Jadi berkali orang Melayu hak bak undur tu kali hak tu sunnah dia buat. Kan dia mayan sini, mai sunat luar. Betul tak? Kan? Dia mayan sini, mai sunat ujung. Betul kan? Ada mayan sini, mai sunat nu belakang ni. Apa jadi kita? Barangkali sebab dia pernah dengar Aisyah kata Nabi balik.
Lalu Nabi semayang sunat ba'diyah. Kalau lepas semayang. Kalau semayang tak ada ba'diyah, macam semayang subuh kan, Nabi buat apa? Nabi akan mengajar sahabat, tanya khabar sahabat. Habis je semayang, Nabi pusing, Nabi tanya ni lagu mana, atau Nabi ajar sesuatu. Sebab tu kalau hari Minggu ada kuliah subuh, tak payah wirid. Itu lebih tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis je istighfar, habis je Allahumma antas salam, tu mulakan tazkirah. Sebab memang Nabi buat gitu lepas mayang subuh. Cuma kita hari biasa kita tak ada kuliah, betul tak? Kita ada hari Sabtu, hari Ahad. Nah, jadi kalau ada tu masa jimat, betul tak betul? Masa jimat. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak kuat ni, satu hari Nabi i'tikaf. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musalla, Nabi duduk i'tikaf. Fasami'ahum. Tiba-tiba Nabi dengar ada sahabat lain dalam masjid tu yajharuna bil qiraah. Nabi dengar sahabat tinggi suara baca Quran dalam masjid. Boleh faham? Di dalam masjid. Kena faham betul-betul tu. Premisnya adalah masjid. Kemah tempat buat program tak masuk bab. Boleh faham tak? Tempatnya adalah masjid. Macam kita ni, masjid, walaupun Jai kata surau Jumaat. Hak tu khusus. Kan? Itu antara yang Jai tak ikut mazhab Syafi'i. Kan Jai saya ikut mazhab Syafi'i kan. Tiba-tiba ada surau Jumaat, tu tak ada dalam mazhab Syafi'i tu. Kan hadirin. Bererti sebenarnya kita ni sudah mix mazhab. Betul tak betul? Sudah mix mazhab. Maka fakashafa sitra. Tak kala Nabi dengar, tu Nabi selok langsir. Dan Nabi tu kata apa kata Nabi? Nabi nak beritahu benda tu penting. Orang tak perasan benda tu. Nabi nak rakyat. Bukankah setiap kamu yang ada dalam rumah Allah ni munajin rabbah, sedang bermunajat kepada Tuhannya. Jadi sebab tu kalau kita ngaji dalam fiqh adab masjid ni, nak masuk masjid sunat tak beri salam? Tak sunat. Bahkan makruh kata ulama. Sebab apa? Dia memotong i'tikaf. Sebab tu kalau kita mari ada majlis ilmu, jangan semaya sunat dah. Sebab semaya sunat tak ada kelebihan pada waktu tu kecuali tahiyatul masjid. Kalau ada orang setengah tu dia pergi main sunat lagi, kemudian sunat lagi, tu tak boleh. Sebenarnya tak ada keperluan. Tapi kalau tahiyatul masjid boleh. Kan? Kerana memang disuruh begitu. Pun ulama khilaf. Sebab ada waktu Nabi tak tanya sahabat masuk masjid, mudah semaya belum 2 rakaat. Boleh faham? Jadi hadis tu menyebabkan ada ulama kata tak apa, tak semayang pun tahiyatul masjid, duduk saja. Kan? Tapi yang lebih afdal ialah semayang 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi pak kita jadi keliru. Tahiyatul masjid. Pak ni kan surah. Ada orang tanya. Ni kan surah. Betul tak? Dan saya dah jumpa sendiri. Satu di Kampung Pasir. Masjid hak dekat tepi KTM tu, komuter. Kan ada patung-patung tepi komuter tu, belakang tu masjid Kampung Pasir. Lama. Kemudian dibina masjid baru kan. Saya pergi main subuh situ, saya terbaca satu kertas tepi oleh Majlis Agama. Apa dia? Penarikan hak semayan tahiyatul masjid. Ada juga. Kan? Boleh tarik balik semayan tahiyatul masjid. Padahal dalam Islam tak berubah status masjid tu. Tak berubah. Boleh faham ya? Cuma kalau kita pakai isu mazhab, dia hanya tempat solat Jumaat diubah. Kan kerajaan boleh menentukan. Sebab tu baru ni kita tak boleh pandai-pandai semayan Jumaat. Tak puas hati main Jumaat diri ya. Boleh faham tak? Dah betul lah ramai duduk tepi rumah ni tak boleh main Jumaat gitu. Kan? Kita kena faham. Hadirin dikasihi Allah. Dan
Saya balik Terengganu, saya berhenti Batu Rakit. Ketika tu Terengganu sedang menyiapkan masjid Hadari. Kan daripada Kemamang sampai ke Besuk ada masjid baru. Dan masjid baru tu tak jauh dari masjid lama. Saya singgah tu masjid lama Batu Rakit tu. Tepi jalan tu nak maya jamak, jumpa perkeliling yang sama. Ada juga di Terengganu. Apa dia? Penarikan hak solat tahiyatul masjid. Ada masjid tak berubah status. Yang berubah status tu majma'at tu je. Maya fardu tak apa. Lagi mana dia masjid. Faham ya? Tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada ulama kata ada fatwa fiqh ni dipengaruhi kuasa politik. Boleh faham ya? Salah satu ialah masjid. Fatwa tu dipengaruhi oleh kuasa politik. Tak apa kan sebut itu kan? Tak ada. Betul lah, betul tak? Kan? Betul tak tu? Memang dipengaruhi. Di Jetih, siapa biasa? Kampung Pelagak. Kira last tu. Terengganu nak masuk sempadan Kelantan. Ada masjid Pelagak tepi jalan tu. Lepas padan luar, hujung sekali Pelagak. Kemudian sempadan. Kan ada gerbang tu. Ada roblok zaman dulu. Situ ada masjid. Masjid tepi jalan, masjid lama, kayu. Lalu dibuat masjid satu lagi dekat, lebih kurang 50 meter masjid tu. Tapi projek tu projek sama. Jadi menariknya, bila keluar perkeliling segi semayang masjid tu, puak dia pergilah semayang. Tak lama patah balik mula. Sebab Tok Iman teruk saja. Kan? Puak dia kenal Tok Iman. Tak ada respect, boleh faham? Semayang. Bila semayang jadi kes, maka dipanggil lah. Kan? Dia panggil apa? Pengadilan Jabat Agama. Kebetulan qadi daerah Besuk tu ustaz saya dulu masa sekolah. Kan? Dia jadi qadi akhirnya. Dia buat satu keputusan. Ni kisah benar. Apa keputusan dia? Orang ramai balik semayang ke masjid lama tu, betul. Tu je putusan dia. Kan? Dia dapat surat pindah 24 jam. Itu antara sebab-sebab dia. Kan? Itu kan jadi kelakar. Kan betul. Maknanya fatwa dipengaruhi oleh keputusan politik. Ini berlaku. Benar-benar berlaku dalam masyarakat kita. Itu hakikat. Maka akhirnya masyarakat situ mayan 2 masjid. 2 masjid. Hak jemaah lama kekal dengan masjid lama. Hak baru kekal dengan masjid baru. Lah ni Allah Taala ala lama dah saya tak pergi. Kan masjid Kampung Pelagak. Baik. Maka Nabi pun kata, maka hendaklah ia melihat apa yang sedang dia munajatkan kepada Allah. Kan setiap orang ni kemari ada masalah. Sebab tu kalau masa belajar dulu tanya-tanya orang alim kan, aula ke tak setiap semayang tu imam doa? Mengimamkan doa jemaah. Bukan mengimamkan semayang, mengimamkan doa jemaah. Maka jawapan kebanyakannya tidak aula. Sebab apa? Setiap kita mari ada masalah masing-masing. Jadi kalau tu imam nak doa pendek. Doa yang mencakupi orang ramai. Boleh faham? Doa mencakupi orang ramai tu. Jaga akidah. Faham tak? Angkat wabak. Boleh faham? Hak tu. Lepas tu hak kecil-kecil tu tinggal. Sebab orang ni nak munajat. Banyak je masa dia dalam masjid. Kita tengok orang buat apalah seminggu kerek, mari surah. Lama tak je mari. Ada masalah tu, betul tak? Jadi biar dia bersama Tuhan dia. Contoh. Kan? Dia nak minta gapo, dia nak doa gapo. Sebab kalau tak iman doa belakang ke dia, dia tak tahu gapo dia akhirnya. Kan? Contoh. Doa COVID. Tak ada tak iman sebut COVID dalam doa. Betul? Ada tak? Ada tak sebut COVID dalam doa? Tak ada. Betul kan? Hak sebut jauh daripada sakit, sopak. Betul? Lagi? Lagi? Gila. Lagi? Kusta. Sudah. Ni tak ada belakang sini. Betul kan? Kalau dulu ya, Sungai Buloh ada hospital kusta tu tak?
Lah ni dah jadi rehab dah, betul kan? Pusat rehab pita Sungai Buloh. Makna selamat di situ. Kalau dulu tak boleh dekat. Kan? So lagi hak penting dalam doa tu. Apa dah? Sayyi'il. Apa maksud dia? Betul kan? Tiap-tiap selama 2 tahun ni waktu Tok Imam baca doa tu, betul tak? Hak Isyak Akak berhenti tak? Ada berhenti. Bukan berhenti sebab doa tu, betul kan? Berhenti sebab telah didiagnosis sakit. Betul? Mari Tok Imam bukan main doa. Jauhkanlah daripada penyakit-penyakit ni. Dia malik-malik ada gudang garam di sebelah lutut. Wak lapik kunci kereta. Faham? Betul kan? Dan lepas habis majlis, Tok Imam pergi minum kedai, hak Isyak Akak mari sebelah, letak rokok depan Tok Imam. Tok Imam tiga, tak ada dah ke bahasa bodoh. Tak ada. Tak rajin. Sebab Tok Imam pun ikut SOP, betul kan? SOP, doa ada SOP. Betul. Sebab kalau Tok Imam tak sebut, orang report kejap Itu ya betul. Orang report Tok Imam tak baca doa wabat ni. Boleh faham tuan-tuan? Jadi sebenarnya lebih baik tinggal ke jemaah sendiri hak baki tu. Macam-macam. Saya tegur sebuah masjid. Kan? Sebab Tok Imam doa hak ganah belaka Tok Imam doa. Ya Allah, jadikanlah kami ulama. Cuba tuan-tuan bayang. Majlis lepas pada doa tu, peng siapa bawa? Ketah bawa. Daripada dulu lagi kita rakyat kuliah kita tafsir surah Yasin. Hak disediakan surah Yasin penceramah. Hak belajar. Contoh. Jadi Tok Imam tu doa, jadikanlah kami ulama ul amilin. Kuat doa dia. Semua hebat-hebat. Lepas tu saya tegur. Saya kata kurang patutlah doa tu. Tak kena. Doa tu boleh baca no dekat mat tahfiz. Boleh faham? Sebab memang dia tengah belajar. Boleh faham tak? Doa tu boleh dibaca dalam majlis orang tengah belajar tafsir Quran. Sesuai. Kalau surah bukan doa tu. Doa surah apa dah? Allah jauhkan kami dari mengantuk. Waktu ya. Tak dapat lagi. Ni kisah benar. Tok Imam hak doa tu. Kan? Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allah. Kan dahsyat tu. Kan? Ilham malaikatal mukarrabin. Dia doa. Tapi sepanjang kuliah, dia duduk bilik buat air dengan siap. Cuba bayangkan. Dia buat pengumuman. Lepas solat maghrib, padaan dia kata, tuan-tuan harap jangan pulang kerana kita ada majlis ilmu. Dia duduk bilik air dengan siap. Ni kan masalah kan? Sebab tu jangan upacarakan. Kita buat seperti Allah suruh tadi. Boleh faham? Allah suruh doa lagu mana, Allah suruh zikir lagu mana. Itu lebih baik tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah. Maka Nabi kata, oleh itu jangan sekali-kali kamu menyakiti orang lain. Boleh faham? Dengan bacaanmu. Dengan bacaanmu. Jadi baca Quran kata ulama boleh jatuh haram pada waktu tu dengan suara nyaring. Bacaan tu jadi haram, menguatkan suara jadi haram. Sebab apa? Masjid adalah tempat orang i'tikaf. Sebab tu masuk masjid jangan tanya khabar kawan. Masuk lama tak ada PKP 2 tahun. Aduh, panjang pula dia 2 orang tu. Boleh faham tak? Tak dah boleh mari dah. Sembang nanti. Boleh faham? Ada sesi dia kedai kopi tu. Tak ada masalah. Tanyalah nak tanya banyak mana pun. Betul tak betul? Jangan. Masa ni jangan tanya khabar. Masuk, duduk. Nak semayang. Kalau majlis ilmu, duduk majlis ilmu. Hadirin yang dikasihi Allah. Jadi mungkin setakat tu dulu untuk soalan tu secara ringkas. Maka kita tahu rupanya dalam Quran Allah suggestkan kita. Yang abang kita sebut tadi bab doa. Boleh faham? Berdoalah kepada Tuhanmu pun 2 syarat juga. Apa dah? Tadarruan wa khufiyatan. Dalam keadaan kita tunduk takut dan dalam keadaan kita rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah yang sama iaitu surah Al-A'raf.
Dan menarik ni surah ni. Kadang-kadang bila kita tegur ni macam-macam orang, betul tak? Betul. Ada orang beri tanggapan yang tak elok. Kan. Nak tegur belaka. Kan timbul kan? Di awal surah tengok Allah kata apa? Alif lam. Macam ayat ni surah Al-A'raf. Alif lam mim. Betul? Tak ingat. Alif lam mim sad kitabun. Allah start dengan sebut Quran ni. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Perasan ayat tu? Allah kata alif lam mim sad. Muhammad, ini adalah Quran yang diturunkan kepadamu, maka oleh itu Allah pesan ke Nabi, jangan ada di dalam dirimu rasa susah. Tak adakah Quran, betul tak? Ya, kadang-kadang kata, kau lama dah orang duk zikir gitu kan. Quran tegar. Allah kata, jangan ada susah tu, supaya kamu dapat memberi peringatan, amaran kepada orang-orang Mekah masa tu, dan juga menjadi peringatan pada orang beriman. Apa sambung ayat tu? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Betul? Allah kata, oleh itu ikut, kata Allah, ikut apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepada kamu, jangan ikut hak lain. Mesir, sejarah silam dia, sebelum Imam Syafi'i masuk Mesir, mereka bermazhab Maliki. Imam Malik ni hebat kan? Kesannya ialah ta'assub orang Mesir. Imam Malik di Madinah, orang Mesir terima mazhab dia, dan jadi ta'assub. Ta'assub orang Mesir pada Imam Malik tu serupa orang Malaysia ta'assub ke Imam Syafi'i hari ni. Bahkan lebih teruk lagi. Sehingga lagu mana? Kalau orang kata qala Allah Ta'ala, orang Mesir kata apa dia? Hak mazhab Malik, qala Malik. Dia lawan lagu tu. Itu kesan dia. Maka Imam Syafi'i bila bergolak Iraq, dia pun nak keluar Iraq, dia nak masuk Mesir. Dia pilih-pilih negara mana dia nak pergi. Mesir. Mesir masa tu kan kuasa besar. Tapi itu jadi halangan Imam Syafi'i. Maka dia buat kitab satu mengkritik sikap orang Mesir yang ta'assub pada Imam Malik. Apa kesan? Contoh, cari sejarah tu, baca panjang. Kita nak sebutnya tak ada lah. Menyebabkan orang Mesir benci ke Imam Syafi'i. Bahkan ada ulama doa masa sujud supaya mati Imam Syafi'i. Tu bahayanya ta'assub. Kat kita pun ada, betul tak? Orang kata Nabi kata, dia kata Syekh kami kata. Serupa ke tak? Perasan tuan-tuan? Nabi kata hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Oleh itu perbanyakkan doa, perbanyakkan salawat. Nabi kata apa? Akthiru, perbanyakkan. Dia kata tak. Sebenarnya selawat 100 kali lebih baik. Pula. Sebab dia kata siapa selawat 100 kali hari Jumaat, qadallahu lahu mi'ata hajah, Allah akan sempurnakan 100 hajat dia. Betul? Biasa dengar nampak angguk tu. Tengah viral sekarang ni kat internet. Gapo dia tu? Amalan. Faham ya? 30 di dunia, 70 di akhirat. Hadis tu hadis maudhu'. Tersebar di tengah masyarakat. Ramai orang duk buat 100 kali hari Jumaat. Allah, padahal Tok Bila sebut ingat je sekali je. Betul tak? Atau ada saya, man salla alayya marrah, sekali. Jadi hak orang reka berat 100 kali nak tunggu hajat. Nak kenal hadis tu tak berapa comel, permulaannya lagu mana? Ibadat tapi tujuannya dunia. Itu salah satu indikator. Boleh pakai kalau kita baca je para tulis hadis, sifatnya ibadat, hadis tu suruh itu ibadat, tapi manfaat dia dunia.
itu adalah petanda awal hadis tu ada masalah. Maka kena pergi ngaji, kena tengok riwayat dia lagu mana. Boleh faham ya? Maka kebiasaannya kita akan jumpa cacat. Maka hadis tadi tujuannya ibadat, manfaatnya dunia. Boleh faham ya? Qadallahu lahu mi'ata hajah. Hadis tu maudhu, hadis palsu. Bayangkan orang duk mengajar di masjid surah. Di Selangor banyak orang amal tuan-tuan. Sebab orang mai kata. Ketika orang kata tak Nabi rakyat lain, orang dia kata syekh dia rakyat lain. Tengok serupa tak? Taksub zaman Mesir dulu. Maka kemuncaknya Imam Syafi'i masuk Mesir, apa jadi tuan-tuan? Sejarah Imam Syafi'i. Siapa pernah pergi kubur Imam Syafi'i? Kalau tuan-tuan duduk Mesir, kubur hok macam-macam. Kau pergi paksa sudut tu, orang hok tak dikenali tapi ada nama saya pun kubur hebat. Kubur Imam Syafi'i duduk ujung kampung. Orang tak peduli mana Imam Syafi'i. Dan dia dipukul. Imam Syafi'i ni ulama mazhab yang kena katak kat orang. Sehingga membawa kematiannya kerana memberi kesan pada buasi yang dia alami. Imam Syafi'i ni ada penyakit buasi. Kena katak tu borak. Borak tu borak. Cik Imam boleh tulis syarah borak. Borak. Apa borak? Jadi kau teruk. Mati Imam Syafi'i. Namun 30 tahun selepas Imam Syafi'i wafat, Mesir bertukar menjadi mazhab Asy-Syafi'i. Itu hikmah tuan-tuan. Tapi Mesir ni tempat terbuka gilah. Salah satu simbol Masjid Ar-Rifa'i. Masjid Ar-Rifa'i ni orang ngajar 4 mazhab serta. Lepas tu di Mesir orang balah tapi berlapan dada. Kat kita balah siap supoh-supoh. Boleh faham? Dia ni tak ada. Dia ni balah kuat hujah tapi berlapan dada. Boleh faham? Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Settle tu Nabi kata jangan menyakiti orang lain dengan bacaan kita. Jadi saya syorkanlah sebab ni sunnah kan. Sebab Nabi kata la, jangan. Itu larangan. Hak kita duk buat tu dah turun-temurun, betul tak? Dulu begitu, dulu gitu. Dulu tak ada mic kuat dah, lah ni ada mic kuat lagi. PKP baru banyak pula boleh sumbangan. Betul kan? Kan? Kat Pucuk Alam ada sebuah surah kutipan sepanjang 2 tahun tak ada lagi semayang, jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kan? Puluhan ribu boleh kutip. Dahsyat tu dah. Sebab apa? Sebab ada rakyat derma boleh hindar penyakit. Bukan derma nak buat masjid untuk boleh pergi semayang belakang. Derma boleh hindar penyakit. Kan itu ada sebut kan? Salah satu nak elak daripada penyakit ialah menderma. Hak tu tak saya vaksin tu. Last sekali pergi vaksin juga. Sebab tak boleh makan kedah. Lemah iman. Kan? Baik. Hadirin dikasihi Allah. Jadi ada yang kuat mic. Boleh faham ya? Beki mic. Macam-macam. Ada peruntukan besar. Kan? Maka kuatlah mic kita. Ada orang masbuk. Ada orang tengah semayang. Ada jemaah baru sapa. Boleh faham ya? Maka di situ kita kena perhati. Sebab tu salah satu sunnah Nabi yang orang tinggal. Apa dia? Nabi habis je semayang, Nabi akan pusing separuh tubuh dia. Untuk apa tu? Hikmahnya Nabi tengok apa berlaku di belakang. Boleh ha? Tuan-tuan hadirin dikasihi. Jadi lepas mayat tu cabut kejap mic. Sebab zikir kita semua dah tahu belaka dah. Kan? Sebab kita dah suka berzikir dalam bentuk tu. Tapi kita tinggal benda yang Nabi kata jangan. Baik. Ada 5 minit saja. Ayat 49. Surah Yasin. 5 minit saja kita patuh SOP. Langgar dah benarnya tu. Tapi alang-alang biar tak putus. Biar tak putus. 49 ni iaitu ayat berkenaan dengan kiamat. Betul. Sebelum pada tu ialah wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Betul kan? Ialah nak ayatnya ini kisah tentang kiamat. Betul kan? Ni orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mari pula ni musim ni. Cuba buka YouTube.
Dajjal pula dengan Nabi dengan Imam Mahdi nak terbit. Mereka predik bila 2024. Tanda-tanda Imam Mahdi dekat dah. Tuan-tuan buka YouTube sehari dua ni, penuh penceramah. Start di Indonesia, boleh faham? Maka orang Malaysia apa follow? Dekat dah. Dekat Imam Mahdi. Bapa kita sibuk dengan Imam Mahdi, hak akan datang yang pasti. Hak pasti sekali kita dulu jadi baik. Kalau kita mati esok, tak jumpa Imam Mahdi, betul tak? Tapi kalau kita tak beramal, saja kita. Faham ya? Islam atau Nabi bukan suruh kita tunggu Imam Mahdi. Nabi ajar Imam Mahdi akan datang. Yang kita tunggu buat apa? Ini masalah besar. Cuma masalah besar pula dia orang. Kali tu dia kata, kita kena pakat pergi Mekah, bab Mekah selamat dah darjah. Tiba-tiba minggu ni Mekah buat Mausimi Saudi. Ya kan? Saudi season tu. Panggil artis seluruh dunia mari joget di Riyadh tu. Boleh faham ya? Mausimi Riyadh nama dia, nama festival tu. Jam buat apa dia? Dah lagi situ pun mak siap. Kan? Punah rana habis. Betul tak betul? Yang berlaku di Riyadh. Riyadh tu lama dah. Orang minum arak di Riyadh lama dah. Pelacuran di Riyadh tu lama dah. Boleh faham ya? Baitullah tu di tanah suci. Madinah tu dengan Baitullah dua tanah suci. Makkah Al-Mukarramah dengan Madinah. Hak luar tu macam-macam benda dah. Boleh faham? Bukan baru tahu ni, lama dah. Orang pakak kata ni semua gara-gara Muhammad bin Sulaiman. Lama dah. Betul tak? Muhammad bin Sulaiman tolong besar lagi je. Kan? Dia nak buat di Riyadh tu Disneyland kan? Dan dah siap dah pun. Kan? Dia bersumpah, aku nak tengok Saudi akan menjadi kiblat Eropah sebelum aku mati. Tu sumpah Muhammad bin Sulaiman. Dia sebut dalam sidang majlis macam parlimen kita tu. Kan? Dia sebut, sebelum aku mati aku nak tengok Saudi ni akan jadi kiblat orang Eropah. Bukan kiblat Islam tu. Jadi kiblat Disneylandnya, hiburannya, pelacurannya, pelancongannya, sukannya. Tu sumpah dia. Kerana nak menjana ekonomi yang lebih besar. Tu cerita dia lah. Kan? Baik, hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tanya kiamat tu bila, ni cerita dia. Soalan tu bukan baru zaman Nabi. Dan bukan baru zaman Nabi. Nabi Musa dulu pun Allah peringat dah. Kalau tu baca surah tu Taha, lepas Nabi Musa dapat perlantikan rasul tu di Wadil Muqaddas itu, lepas Allah Taala menegurnya, Allah pun tegur Nabi Musa satu teguran. Fala yasuddannaka man la yu'minu biha wattaba'a hawa fatarda. Baca surah Taha, kita akan jumpa kisah tu. Kisah Nabi Musa ni penting kerana di awal surah Taha Allah tanya Nabi, wa hal ataka hadithu Musa. Muhammad, mu tahu tak cerita Musa ni? Pentingnya cerita tu. Siapa cara Allah nak rakyat tu, Allah tanya Nabi Muhammad, mu tahu tak lagi cerita ni? Cerita apa? Musa. Maka dalam surah Taha Allah cerita babak-babak. Dia balik daripada perkampungan Nabi Syuaib setelah tamat 10 tahun. Dia berjanji mahar perkahwinan dia kan 8 tahun. Dan dia boleh duduk 2 tahun. Dia nak balik mula Mesir. Sampai tengah jalan dia tengok api. Lalu dia rakyat ke anak bini dia, tunggu sini nak pergi ambil. Takut-takut boleh buat suluh lah. Kita kat gigi Allah tegur dia. Kan? Maka di situ Allah cerita kiamat akan tiba. Maknanya zaman Nabi Musa dulu lagi Allah sebut dah. Kiamat tu dekat dah. Musa, fala yasuddannaka. Oleh itu jangan sampai engkau ditipu orang. Bagaimana tipu? Man la yu'minu biha. Orang yang tak percaya dengan kiamat tu. Hari ni kan kita pun sama, betul tak? Kita mari surah, dengar kuliah, semayang, tiba-tiba baca Facebook, kita pun jadi kelang kabut. Pelik tak? Perasan tak pasal? Allah tegur Nabi Musa, jangan sampai engkau tertipu dengan golongan tu yang tak beriman dan tak percaya dan dia ikut hawa nafsunya kerana kesannya atas dirimu sendiri. Fatarda, engkau akan binasa wahai Musa. Maknanya Allah tegur nabi-nabi ni kerah-kerah, betul kan?
Kerah-kerah tuan-tuan. Allah tegur Nabi. Enggak kita semua, saya kita semua hak benar dah ni, kalau tegur keras sekala tu terima sajalah, betul tak? Nabi Allah tegur dengan teguran keras. Dulu kita baca dalam surah Al-Haqqah, Allah tegur Nabi Muhammad. Ingat lagi tak? Kalau kau reka ayat Quran ni Muhammad, mu sendiri reka, boleh faham? Sehingga orang anggap ini dongengan, aku kerak orang jatuhmu. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi bukan jenis tu. Betul kan? Nak rayak betapa syadidnya Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang nak menyeleweng agama ni. Maka zaman Nabi pun sama, orang Mekah persoal, apa dia? Kiamat bila? Kiamat bila? Boleh kat orang Nusantara kita ni buat tajuk cerita drama lah pula. Kiamat sudah dekat. Baik. Lepas tu buat maksiat. Kan pelik tu, betul tak? Tu masalah yang sangat besar. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, jawab bila orang tanya, Nabi tak boleh jawab. Dalam surah Al-A'raf tadi pun ada juga soalan tu. Bila orang Mekah pergi ke Syam, jumpa puak-puak Yahudi, tanya soalan kiamat, balik tanya Nabi pula. Mereka tanya, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Tu ayat surah Al-A'raf. Mereka tanya Muhammad, kiamat bila? Maka bila orang tanya Nabi soalan kiamat, Allah terus jawab. Nabi tak tahu. Qul, biasa ayat akan macam gitu. Qul, Muhammad menjawab lagu ni. Dalam surat Allah ada apa? Ilmuha inda rabbi. Ilmuha inda Allah. 2 kali. Hak tahu hanya Tuhanku. Hak tahu hanyalah Allah. Dan Allah rayak ke Nabi, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Muhammad, puak ni kan, dia tanya mu macam mu paling tahu tentang kiamat. Allah rayak, mereka tanya macam mu paling tahu. Berarti Nabi tahu tak? Tak. Lepas tu macam mana ada ustaz-ustaz berani beri anggapan anggaran bila berlaku kiamat? Pelik ke tak? Kata pelik. Pelik tuan-tuan. Hati-hati dan berjaga-jaga. Sebab tu Quran ni petunjuk. Maka Allah sebutlah kepada kita, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Kiamat masa tanya, kalau dia berlaku, mu tengah balas muka pintu tu, kiamat mari, mu tak dadam pun nak selesai balas tu. Tu kiamat. Tapi sayang kan tuan-tuan, kita baca ayat ni, tapi orang hak dah tak dengar dah. Betul tak? Kerah terbujur kaku. Betul kan? Dia mati dah baru kita pergi ayat. Hati-hati. Wa nufiqa fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Kalau berlaku kiamat, mu tak dadam pun nak wasiat, kata Allah. Tak dan. Nak patah balik ke anak beranak mu, tak dan. Kiamat berlaku dalam keadaan sangat mengejut. 2 benda berlaku dengan mengejut. Pertama, mati. Nombor 2, kiamat. Perkataan dalam Quran Allah kata apa? Baghtah. Baghtah maksudnya tiba-tiba. Tak ada siapa boleh sangka. Tak ada siapa pun mengetahuinya mati dan juga kiamat. Baik. Allah pun sambung. Saya baca ayat ni dulu, beri sikit pembayang untuk kita bawa ke episod akan datang. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Bila tuan-tuan baca ayat ni, cuba reka terus satu surah namanya Suratul Zilzalah. Boleh? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Dalam ayat ni kata Allah, fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Apa maksud? Tak kala ditiupkan sangkakala itu, fa idza wa nufikha fis sur fa idzahum minal ajdathi, maka tak kala itu semuanya akan dibangkitkan keluar daripada kubur masing-masing. Baik,
Poin tu. Surah Zilzalah kata apa? Pada hari tersebut dibongkar setiap orang dari kubur masing-masing. Apa tujuan dia? Hak tu penting. Tujuannya apa? Tujuan tu kita ingat dulu, kita akan syarah dan tengok perbincangan kuliah akan datang. Tujuannya ialah liyurau a'malahum. Dalam ayat ni disebut orang yang sedemikian pada hari itu sedar. Bak dia dengar dah masa dunia dulu. Boleh faham ya? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Apa benda sadaqal mursalun ni? Saya tinggal selagi ayat dan kita tutup. Tutup baca surah Al-Haqqah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Mengapa hari itu dia excited sangat suruh orang baca buku dia? Sebab dia sangat yakin hari tersebut dia akan dihisab. Dari mana dia tahu benda tu? Masa hidup di dunia dengan ajaran Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi insya-Allah kita tengok akan datang apa berlaku seterusnya. Setelah itu pada hari kiamat, pada hari manusia dibongkar daripada kubur masing-masing. Jadi hati-hati. Jangan lewat memberi peringatan. Setelah tubuh menjadi jasad yang terkujur baru nak peringat, kurang tepat. Sekaranglah waktu kalau nak pergi baca Yasin ke sayang-sayang kita. Boleh faham ya? Tuan-tuan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma walhamdulillahi rabbil alamin.